Sains tingkatan 2, bab 8, subtopik 8.2, kesan daya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, mari kita belajar mengenai kesan tindakan daya. Jom kita tengok video kesan daya. Michael sedang menonton pasukan bola sepak kesukaannya bermain di TV. Dalam perlawanan bola sepak, kita dapat melihat banyak kesan daya yang berbeza berlaku. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Sebagai contoh, apabila pemain menyepak bola yang pegun di atas tanah, bola itu bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila bola bergerak di udara dan angin bertiup dalam arah yang sama, bola bergerak lebih laju. Namun, jika angin bertiup dalam arah berlawanan, bola bergerak lebih perlahan. Daya boleh mengubah arah gerakan objek yang bergerak. Sebagai contoh, apabila pemain menyepak bola yang bergerak ke arahnya, bola bergerak menjauhi pemain itu dalam arah yang berlainan. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak. Sebagai contoh, penjaga gol memberhentikan bola dengan mengenakan daya yang berlawanan terhadap arah bola itu bergerak. Daya boleh mengubah bentuk dan saiz sesuatu objek. Sebagai contoh, apabila pasukan kesukaan Michael tidak menjaringkan gol, dia berasa sangat kecewa sehingga dia meremukkan tin air berkarbonat di tangannya dan tin itu berubah bentuk. Jadi, kita boleh simpulkan daya dapat mengubah bentuk dan saiz objek, memberhentikan objek yang sedang bergerak, mengubah arah pergerakan objek, mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak dan menggerakkan objek yang pegun. Objek yang pegun tu apa? Kesan daya yang pertama ialah daya dapat mengubah bentuk dan saiz objek. Kita tengok gambar yang pertama, spring. Bagaimana dua jari ni bila menarik spring, bentuk spring berubah, saiz spring pun berubah. Seterusnya span, tin dan juga kertas. Kertas yang dikoyakkan, bentuk dan saiznya berubah. Next, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Pegun tu objek yang tidak bergerak. Kamu tengok dalam gambar ni pemain menyepak bola yang pegun. First, bola ni pegun, tak bergerak. Then bila kaki dia sepak, so daya dikenakan dalam arah yang sama. So bola pun bergerak. Kesan daya yang ketiga ialah mengubah kelajuan objek. Kamu boleh tengok dalam gambar yang pertama dan gambar yang kedua ni. Dua-dua gambar ni menunjukkan kesan angin yang bertiup dalam arah yang berbeza ke atas bot yang sama. Gambar yang pertama, kamu tengok bila satu daya dikenakan, iaitu angin dikenakan. Kebetulan bot ni memang nak bergerak ke depan. Daya yang dikenakan pun arah yang sama juga. So, bot ni bergerak dengan lebih pantas, lebih laju. While gambar sebelah dia, kamu tengok bot ni nak bergerak ke hadapan, tapi ada daya yang dikenakan dalam arah yang berlawanan. Angin ni tolak arah yang berlainan. So, objek pun bergerak lebih perlahan. Seterusnya, daya juga boleh mengubah arah objek yang sedang bergerak tu. For example, kita nampak gambar ni pemain tenis membalas pukulan. Nampak ni ada objek. Objek ni ialah bola tenis. Okey. Untuk mengubah arah pergerakan bola tenis ni, daya nampak dipukulnya bola tenis ni dalam arah yang berbeza. So, bola tenis pun bergerak dalam arah yang berbeza. Yang terakhir, kesan daya boleh memberhentikan terus. Stop objek yang sedang bergerak.
Okey, kamu tengok gambar ni. Penangkap bola menangkap bola baseball yang bergerak ke arahnya. Nampak ni ada bola baseball. So, bola baseball ni bergerak. Ini arah pergerakan. Boleh diberhentikan oleh daya. Ni daya yang dikenakan, glove yang dia pakai ni. Yang dikenakan dalam arah yang berlawanan. Stop terus bola. Next, kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan ketumpatan dan kesan keapungan dalam kehidupan harian. Mari kita tonton video daya apungan. Cuaca hari ini panas. Ramai ibu bapa yang membawa anak-anak mereka ke taman air untuk menikmati sinaran matahari dan berseronok. Budak lelaki ini sedang seronok berjemur di atas pelampungnya sambil menghirup jus buah. Budak lelaki ini boleh terapung disebabkan kesan daya apungan, iaitu daya ke atas yang bertindak terhadap objek yang direndam di dalam bendalih, seperti air. Daya apungan ini bertindak dalam arah berlawanan terhadap berat budak lelaki itu yang bertindak ke bawah. Apabila daya apungan yang bertindak terhadap objek adalah sama dengan berat objek, dua daya ini adalah dalam keseimbangan dan objek terapung. Tiba-tiba, seorang perenang melanggar budak lelaki itu dan minumannya terjatuh ke dalam air. Apabila daya apungan adalah kurang daripada berat botol, botol itu tenggelam. Untuk mengukur daya apungan yang bertindak terhadap objek yang direndam di dalam bendalih, kita pertama sekali mengukur berat sebenar objek itu, iaitu berat objek di dalam udara. Kemudian, kita ukur berat ketara objek itu, iaitu berat objek apabila direndam di dalam bendalih. Untuk menentukan daya apungan yang bertindak terhadap objek, kita hanya ambil berat sebenar dan tolakkan daripadanya berat ketara objek. Dalam contoh ini, berat sebenar pemberat logam ialah 6 Newton dan berat ketara ialah 4 Newton. Oleh itu, daya apungan yang bertindak terhadap pemberat logam ialah 6 Newton tolak 4 Newton, iaitu 2 Newton. Okey, pengukuran daya apungan. Kita tengok dalam slide ada gambar neraca spring dan satu objek. Neraca spring dan satu objek yang berada terendam di dalam cecair. Kamu boleh nampak juga perkataan berat sebenar, berat ketara. Berat sebenar ni ialah berat suatu objek di udara. Next, berat ketara ialah berat suatu objek yang terendam di dalam air. So, kita boleh kira daya apungan bagi objek ni. Daya apungannya ialah berat sebenar tolak berat ketara. Kita tengok berapa perbezaan dia. Di sini cikgu suka juga nak ingatkan dalam berat sebenar, kamu boleh tukar unit daripada kilogram kepada Newton. 1 kg sama dengan 10 Newton. Okey, jom kita try satu latihan. Kita tengok dalam gambar ni ada neraca spring objek S 0.80 Newton. Satu lagi objek S yang direndam dalam air dan nilai bacaan dayanya ialah 0.60 Newton. Soalannya, nyatakan berat sebenar objek, nyatakan berat ketara objek dan kira daya apungan. Okey, berat sebenar 0.80 Newton. Berat ketara ialah bila objek S direndam dalam air dan daya apungan kita kena tolakkan. Jawapannya ialah 0.20 Newton. Lukis dan label kedudukan kub kayu dan kub besi dalam air berdasarkan maklumat di bawah. Okey, ini kita kena lukis dan label. Sebuah kub kayu ketumpatan 0.9. Kub kayu
ketumpatan 0.9. Dan cube besi, ketumpatan 7.8 gram cm padu. Dimasukkan dalam segelas air. Air ketumpatan 1 gram cm padu. Okey. Nampak ni air, cube kayu kurang ketumpatannya berbanding dengan cube besi. 7.8 gram cm padu. Seterusnya kita belajar berkaitan dengan tuas. Tuas mesti berkaitan dengan fulcrum, beban dan daya. Mari kita tonton video pengelasan tuas. Cuaca di taman adalah cerah dan sekumpulan rakan-rakan sedang bermain tarik tali. Perlawanan yang mengujakan. Kedua-dua pasukan menarik dengan sama kuat dan tidak ada siapa dari mana-mana pasukan yang bergerak walaupun seinci. Apabila dua daya yang bertindak ke atas objek mempunyai magnitud yang sama tetapi bertindak dalam arah bertentangan, kedua-duanya dikatakan dalam keseimbangan. Apabila daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek pegun, seperti reben di tengah-tengah tali, adalah dalam keseimbangan, objek itu akan kekal pegun. Mari kita lihat beberapa contoh daya dalam keseimbangan yang lain. Apabila objek diletakkan di atas permukaan yang rata, daya normal yang menolak objek ke atas dan daya graviti yang menarik objek ke bawah mempunyai magnitud yang sama. Namun, kedua-duanya adalah dalam arah bertentangan. Dua daya itu adalah dalam keseimbangan dan kesannya objek kekal pegun pada permukaan. Satu contoh lain adalah objek yang terapung di permukaan air. Daya apungan yang menolak objek ke atas dan daya graviti yang menarik objek ke bawah mempunyai magnitud yang sama, tetapi kedua-duanya adalah dalam arah bertentangan. Dua daya itu adalah dalam keseimbangan dan kesannya objek kekal pegun terapung di permukaan air. Okey, di sini kamu dapat lihat pengelasan tuas. Kita boleh simpulkan tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Tuas kelas pertama, fulcrum berada di tengah. Tuas kelas kedua, beban pula di tengah. Tuas kelas ketiga, daya berada di tengah. Kita tengok tuas kelas pertama. So, tuas kelas pertama ni ialah fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Tengok, fulcrum terletak antara beban dan daya. Dan ini adalah contoh-contoh tuas kelas pertama. Fulcrum yang terletak di antara beban dan daya. Sama juga dengan ni. Ini fulcrum. Fulcrum ni, tengah-tengah ni, terletak antara beban dan daya. Tuas kelas kedua, beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Nampak beban di tengah. Beban pasir dan fulcrum dan daya tangan kita. Again, fulcrum skru nut kecil ini beban dan daya tangan. Tuas kelas ketiga, daya terletak di antara fulcrum dengan beban. Ini adalah contohnya. Kita boleh nampak daya di tengah, tangan kita akan sepitkan ais. For example, beban ni ialah ais, fulcrum di tepi. Ini pun sama, daya tangan kita di sini. Okey, ini tangan kita akan berada di sini. Kita pegang. Next, fulcrum di sini. Dan beban ialah ikan. Jom kita cuba latihan seterusnya. Labelkan. Labelkan mana satu fulcrum, mana satu beban, daya pada rajah yang dinyatakan di bawah. Nampak sepit ni. Okey, fulcrum di sini, daya tangan kita, beban. Kelas keberapa ni? Tuas kelas ketiga. Next, kita nampak penyepit ais ni telah dibincangkan tadi. Kita boleh nampak bebannya di tepi. Kita labelkan beban, daya dan fulcrum. Tuas kelas ketiga. Next, daya,
fulcrum, siku dan beban ni tin. Tuas kelas ketiga. Okey, next. Kita nak buka penutup botol ini. Okey, daya tangan, beban penutup botol ni, fulcrum ni pertemuan antara dua permukaan. Permukaan atas botol ni dengan alat ni, alat pembuka. Tuas kelas kedua. Next, kita akan belajar berkaitan dengan momen daya. Jom kita tengok video. Seorang budak lelaki sedang memerhati bapanya membaiki kereta mereka di dalam garaj. Dia kagum dengan enjin yang kelihatan kompleks dan canggih di dalam bonet. Bapanya menemui sebuah nut yang longgar pada enjin. Dia pantas mengambil sebatang perengkuh yang besar dan mengetatkan nut itu sekuat mungkin supaya ia tidak longgar semula. Apabila satu hujung perengkuh adalah titik tetap, daya yang dikenakan pada hujung satu lagi menghasilkan kesan putaran. Kesan putaran ini dipanggil momen daya. Contoh-contoh lain momen daya yang kita dapat lihat dalam kehidupan seharian termasuk roda steering ketika memandu dan membuka pintu. Momen daya M boleh dihitung dengan mendarabkan magnitud daya dikenakan F dan jarak berserenjang dari titik putaran ke daya D. Oleh kerana unit SI bagi daya dan jarak masing-masing ialah Newton dan meter, oleh itu, unit bagi momen daya ialah Newton meter. Daripada rumus, kita dapat lihat bahawa momen daya adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan. Dalam kata lain, lebih kuat daya dikenakan, lebih besar momen daya dihasilkan. Demikian juga, momen daya berkadar langsung dengan jarak berserenjang antara titik putaran dan daya dikenakan. Lebih besar jarak, lebih besar momen daya dihasilkan. Terdapat dua arah yang mungkin bagi momen daya. Dalam contoh ini, daya yang dikenakan ke bawah menghasilkan momen daya yang memutar perengkuh dan nut dalam arah ikut jam. Maka, momen daya dikatakan adalah dalam arah ikut jam. Sebaliknya, daya yang dikenakan ke atas menghasilkan momen daya yang memutar perengkuh dan nut dalam arah lawan jam. Momen daya dikatakan adalah dalam arah lawan jam. Momen daya. Momen daya tu apa? Okey, kita nampak gambar tangan sedang memutarkan nut menggunakan spana. So, momen daya ialah putaran, kesan putaran yang dihasilkan dalam suatu aktiviti putaran lah. Okey, so kita boleh tengok di sini ada satu formula. Momen daya sama dengan daya darab jarak tegak dari pangsi ke daya. Maksudnya jarak daripada fulcrum ke daya. Daya tu tangan lah. Mari kita hitung momen daya. Okey, kita nampak gambar ni. Okey. Daya sama dengan 50 Newton. Ni daya tangan ni darab dengan jarak fulcrum ke daya. So, jarak ialah 0.2 meter. So, momen daya ialah 10 Newton meter. Next. Soalan seterusnya, kita tengok. Daya, again 50 Newton. Tapi jarak fulcrum dengan daya lain sikit, 0.4 meter. So, nilai momen daya 20 Newton meter. Kita tengok satu soalan ni. Apakah hubungan antara momen daya dengan jarak tegak fulcrum ke daya? Jawapan dia, momen daya akan bertambah sekiranya jarak dari fulcrum ke daya pun bertambah. So, kesimpulannya, semakin bertambah magnitud daya, semakin bertambah momen daya. Next, jom kita tengok video momen daya dalam
Pernahkah anda melawat ladang di kawasan desa? Ia adalah suatu kelainan bagi mereka yang tinggal di kota yang sibuk. Seorang petani hendak pulang ke rumah selepas seharian membanting tulang. Dia membawa sebahagian daripada hasil tuaian hari ini di atas bahunya. Batang kayu yang digunakan oleh petani itu untuk membawa hasil tanamannya adalah contoh kegunaan tuas. Bahu petani bertindak sebagai fulcrum. Tanaman yang dibawanya adalah beban dan tangannya mengenakan daya untuk mengangkat beban. Dalam contoh ini, daya menghasilkan momen daya ikut arah jam dan beban menghasilkan momen daya lawan arah jam. Apabila magnitud dua momen daya itu menyamai satu sama lain, tuas adalah seimbang. Dalam erti kata lain, ia kekal pegun dan tidak berputar dalam mana-mana arah. Momen daya ikut arah jam adalah sama dengan hasil darab daya dan jarak dari daya ke fulcrum. Momen daya lawan arah jam adalah sama dengan hasil darab beban dan jarak dari beban ke fulcrum. Oleh itu, kita memperoleh rumus yang menjelaskan tuas yang seimbang. Ia menyatakan hasil darab daya dan jarak dari daya ke fulcrum adalah sama dengan hasil darab beban dan jarak dari beban ke fulcrum. Mari kita lihat contoh yang menggunakan rumus ini. Seorang budak perempuan dengan berat 450 Newton dan seorang budak lelaki dengan berat 600 Newton duduk di atas jonggang-jongkit yang seimbang. Jika budak perempuan itu duduk 1.2 meter dari fulcrum, berapa jauhkah budak lelaki itu duduk dari fulcrum? Andaikan budak perempuan adalah beban dan budak lelaki adalah daya, kita gantikan berat mereka ke dalam rumus. Kemudian, kita gantikan jarak budak perempuan itu atau beban ke fulcrum ke dalam rumus. Akhir sekali, kita selesaikan persamaan bagi nilai tidak diketahui, P, iaitu berapa jauh budak lelaki itu duduk dari fulcrum. Okey, berdasarkan video tadi, kita boleh simpulkan daya darab jarak daya ke fulcrum. Ni fulcrum so jarak dia ni sama dengan beban, ni beban darab jarak beban ke fulcrum, jarak dia. Berapa jarak dia? Okey, jom kita tengok contoh pengiraan momen daya bagi soalan A, okey, dan soalan B. Soalannya ialah hitung nilai X untuk mengekalkan keseimbangan tuas. So, X ni ialah beban. Ni fulcrum. So, formula beban darab jarak beban ke fulcrum sama dengan daya darab jarak daya ke fulcrum. Okey, beban X, ni X beban, darab jarak beban ke fulcrum. 10 cm. Sama dengan daya 10 Newton darab jarak daya ke fulcrum. So, kita kira X sama dengan 5 Newton. Okey, ini boleh potong. So, 5 Newton. Ini jawapan dia. Okey, next kita tengok soalan B. Hitung beban. Okey, ni beban kita tak tahu berapa. Jika daya yang dikenakan untuk memecahkan biji getah itu ialah 2 Newton. Ni daya. Formula beban darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Beban kita tak tahu berapa, darab 20 mm. Ni
jarak beban ke fulcrum. Ini fulcrum sama dengan daya 2 Newton. Ini daya 2 Newton. Darab jarak daya dari fulcrum. Okey, jarak daya dari fulcrum 100 mm. Okey, so kita kira kita dapat 10 Newton. Ini boleh potong. Okey, ini boleh potong dan kita dapat 10 Newton. Daya bagi beban. Next, jom kita tengok bagaimana konsep tekanan dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. Kita tengok video berkaitan hubungan antara luas permukaan dan Jessie dan Sarah sedang berjalan secara santai di pantai. Cuaca sangat nyaman dan pasir adalah halus serta bersih. Namun, Sarah kelihatan mengalami kesukaran untuk berseronok. Jessie memandang ke bawah dan melihat Sarah memakai sepasang kasut bertumit tinggi. Awak tidak sepatutnya memakai kasut itu di pantai, kata Jessie. Tekanan daripada tumit akan menyebabkan kasut terbenam ke dalam pasir. Tekanan ditaktifkan sebagai daya yang dikenakan per unit luas permukaan. Dalam kata lain, tekanan adalah sama dengan magnitud daya dikenakan dibahagi dengan luas permukaan bersentuhan. Daya yang dikenakan pada suatu permukaan dengan luas lebih kecil seperti tumit kasut Sarah menghasilkan tekanan yang lebih besar. Ini adalah sebab mengapa kasut Sarah sentiasa terbenam apabila dia berjalan di atas pasir. Sebaliknya, daya yang dikenakan pada luas yang lebih besar seperti tapak sandal Jessie menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Ini adalah sebab mengapa Jessie dapat berjalan di atas pasir dengan mudah tanpa terbenam. Kesan yang sama dapat dilihat apabila kita berdiri atau berbaring di atas tilam. Apabila kita berdiri di atas tilam, hanya tapak kaki kita dengan luas yang lebih kecil bersentuhan dengan tilam. Kesannya, tekanan adalah lebih besar dan tilam mendap. Namun apabila kita berbaring, seluruh badan kita dengan luas yang lebih besar bersentuhan dengan tilam. Kesannya, tekanan adalah lebih kecil dan tilam tidak mendap begitu dalam, walaupun berat yang menolak ke bawah adalah sama. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal, yang bersamaan dengan Newton per meter persegi. tekanan udara ini adalah formula tekanan daya bahagi luas permukaan meter persegi. Kita tengok sekejap. Unit SI untuk tekanan ialah Pascal, PA. Okey, 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton persegi. Ini formula dia. Mengapa seekor gajah berjisim 5,000 kg boleh berjalan tanpa tenggelam ke dalam tanah? Sebab luas permukaan tapak kaki gajah besar. Okey, so tekanan ke atas tanah kurang. Semakin luas permukaan, semakin rendah tekanan. Ini konsepnya. Kita tengok bag ni. Tali yang lebar mengurangkan tekanan pada bahu. So, semakin lebar tali bag ni, semakin tak sakitlah bahu kita. Tengok tapak tapak selipar yang rata mengurangkan tekanan tenggelam ke dalam pasir. Pisau pula yang tajam. Pisau yang tajam, tekanan dia tinggi. Yang bolehkan objek dipotong dengan mudah sebab luas permukaan dia rendah. Tapak yang lebar memberikan tekanan rendah pada tanah. Tapak bangunan ni. Maka bangunan dapat berdiri teguh lebih baik. Okey, jom kita cuba selesaikan masalah yang melibatkan rumus tekanan. Sebuah kotak berjisim 300 kg kita letak atas lantai. Luas permukaan kotak yang bersentuhan dengan lantai ialah 150 meter persegi.
Berapakah tekanan dikenakan pada lantai oleh kotak itu? 1 kilo sama dengan 10 Newton. Okey. 3000 Newton ni bila 1 kilo sama dengan 10 Newton, 300 kilogram sama dengan 3000 lah. Okey, bahagi 150. Ini adalah daya 3000 Newton. Luas permukaan dia ada beri 150 ada beri. So bila kamu kira, kamu dapat tekanannya ialah 20 Pascal. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sebatang paku ditukul ke dalam papan kayu dengan daya 50 Newton. Okey, ni daya 50 Newton. Luas permukaan hujung paku yang tajam ialah 0.02 cm padu. Tapi luas permukaan kena dalam meter padu. So from cm, you need to convert it to meter padu. Soalan dia berapa tekanan? Okay. So kita boleh straight away ambil daya 50 Newton. Daya 50 Newton. Ambil dari sini. Luas permukaan meter padu. 0.00002 meter padu. Sebab kita dah convertkan 0.02 cm padu ni kepada meter padu. So kita dapat 2.5 darab 10 kuasa 7 Pascal. Next, kita baca soalan. Kereta seberat 6400 Newton mempunyai 4 tayar. Luas permukaan yang menyentuh jalan bagi setiap tayar ialah 80 cm padu. Cari tekanan. Okey. So, dayanya 6400 Newton di sini. Luas permukaan ialah 80 cm persegi. Tapi ini untuk satu tayar. Kereta kan ada 4 tayar. Okey. So, daya 6400 Newton. Ambil dari sini. Luas permukaan meter persegi. 0.032 meter persegi. Mana dapat? Kita tukarkan sentimeter kepada meter. Okey, ini kan kena tukar kepada meter. Then, 80 cm persegi ni untuk satu tayar. Tapi kereta ada 4 tayar. So, 80 darablah dengan 4. So, dapatlah ini jawapan dia. 2 darab 10 kuasa 5 Pascal. Soalan seterusnya, seorang wanita dengan berat 650 Newton. 650 Newton ni dia punya daya lah. Memakai kasut tumit tinggi dengan jumlah luas permukaan. Luas permukaan 52 cm persegi. Kena convert, tukar kepada meter persegi. Okey. Okey, daya. Pada sini, luas permukaan 52 cm persegi, tukar dalam unit meter. Okey, masukkan. Letak kat sini. Tukar unit. So, ini adalah jawapan dia. 1.25 kali 10 kuasa 5 Pascal. Next, kita akan belajar berkaitan dengan teori kinetik gas. Mari kita tonton video tekanan udara. Sarah dan ibunya sedang bersiap sedia untuk parti hari lahir Sarah. Sarah sangat teruja kerana ramai rakan sekelasnya dijemput untuk meraihkan hari lahirnya dan berseronok bersamanya. Sarah mahu menghias dinding dengan belon. Dia meminta ibunya untuk meniup belon kerana dia takut belon meletup jika dia meniup terlalu kuat. Ibu Sarah dengan tenang mengambil sebiji belon dan meniupnya. Sarah menepuk tangan gembira apabila belon itu mengembang dan menjadi semakin besar. Sarah berfikir, mengapakah belon mengembang apabila ibu meniupnya? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu tingkah laku molekul-molekul udara di dalam bekas seperti belon. Menurut teori kinetik gas, molekul-molekul udara bergerak bebas dan berlanggar dengan dinding bekas. Pelanggaran di dalam belon ini menghasilkan daya yang menolak pada dinding.
Daya ini dipanggil tekanan udara. Udara di luar belon juga mengenakan tekanan yang menolak pada permukaan luar belon. Tekanan ini dipanggil tekanan atmosfera kerana udara di luar adalah sebahagian daripada atmosfera. Sekarang, kita boleh menerangkan mengapa belon mengembang apabila udara ditiup ke dalamnya. Apabila lebih banyak molekul udara masuk ke dalam belon, terdapat lebih banyak molekul udara di dalam belon dan pelanggaran antara molekul-molekul udara dan dinding belon berlaku lebih kerap. Ini meningkatkan tekanan udara di dalam belon dan tekanan menjadi lebih besar daripada tekanan atmosfera di luar belon. Kesannya, tekanan udara menolak keluar dan belon mengembang. Apabila sebahagian udara dipaksa keluar daripada belon, terdapat kurang molekul udara di dalam belon dan pelanggaran antara molekul udara dan dinding belon berlaku kurang kerap. Ini mengurangkan tekanan udara di dalam belon dan tekanan menjadi kurang daripada tekanan atmosfera di luar belon. Kesannya, tekanan atmosfera menekan ke dalam dan belon menjadi lebih kecil. Okey, kita nampak dalam gambar yang pertama, apabila dalam satu gelas mengandungi air, diterbalikkan gelas tu tapi ditutup dengan cardboard. So, udara mengenakan tekanan pada cardboard. Air tak dapat keluar pun daripada cardboard. Next, kita nampak ada sebuah tin yang dipanaskan. Tekanan udara dalam tin rendah berbanding tekanan udara di luar tin menyebabkan tin kemek. Next, bola pingpong dipanaskan dalam rendaman air panas. Okey, tekanan udara bertambah. Jom kita tonton video seterusnya. Okey, murid-murid, kita boleh simpulkan teori kinetik gas menyatakan bahawa gas terdiri daripada zarah-zarah yang bergerak secara rawak dalam semua arah. Rawak ni means bergerak sana, sini, suka hati dia nak gerak mana. Tu gas. Zarah-zarah sentiasa menghentam dinding bekas dan melantun semula. Kalau gas tu berada dalam cawan, zarah-zarah gas tu menghentam dinding cawan. Satu daya dikenakan oleh zarah-zarah pada dinding bekas dan menghasilkan tekanan pada dinding bekas. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan tekanan atmosfera dan kesan altitude kepada atmosfera. Jom kita tengok video. Ini petang Ahad dan Sarah sedang membantu ibunya membersihkan rumah. Tugas yang mereka lakukan adalah sangat memenatkan kerana banyak bilik yang perlu dibersihkan dan lantai sangat kotor. Mujurlah, pembersih vacuum yang baharu membuatkan tugas itu lebih mudah bagi mereka. Dengan satu petikan suis, semua habuk dan kotoran disedut ke dalam pembersih vacuum itu. Pembersih vacuum adalah aplikasi tekanan udara dalam kehidupan seharian. Apabila suis dihidupkan, kipas di dalam pembersih vacuum itu berputar dan menolak udara keluar. Ini mewujudkan kawasan tekanan rendah di dalam pembersih vacuum. Ini membolehkan tekanan udara di luar yang lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam menolak habuk dan kotoran ke dalam pembersih vacuum. Kini, Sarah dan ibunya sedang membersihkan bilik mandi. Mereka menyedari bahawa sinki telah tersumbat dan air melimpah keluar. Betapa teruknya! Untuk membersihkan sinki yang tersumbat, satu lagi aplikasi tekanan udara boleh digunakan, pelocok. Apabila pelocok ditekan pada sinki, udara antara pelocok dan salur keluar dipaksa keluar. Kemudian, pelocok ditarik ke atas. Ini meningkatkan isi padu di antara pelocok dan salur keluar, mewujudkan tekanan yang lebih rendah yang membolehkan tekanan luar menolak sumbatan ke dalam sinki.
Setelah mereka selesai membersihkan rumah, Sarah dan ibunya duduk di meja makan untuk berehat dan menikmati minuman. Sarah dengan gembira menyedut jus menggunakan penyedut minuman. Fungsi penyedut minuman juga adalah sebagai aplikasi tekanan udara. Apabila udara di dalam penyedut minuman disedut ke dalam mulut, tekanan udara di dalam penyedut minuman menjadi lebih rendah. Ini membolehkan tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar menolak cecair ke dalam penyedut minuman dan kemudian ke dalam mulut. Jom kita tengok aplikasi tekanan atmosfera. Gambar yang pertama, hemisfera Magdeburg yang dikedapkan dengan vakum di dalam. Okay, ini tekanan atmosfera memberi tekanan dan ini adalah daya luar. Gambar seterusnya, kamu biasa lihat picagari ini, bila omboh ditarik ke atas, tekanan yang lebih rendah bagi cecair di dalam picagari ini berbanding tekanan di atmosfera, tekanan di luar. So, cecair ditolak masuk ke dalam picagari. Okay. Next, gambar yang ketiga, kamu boleh nampak pelocok. Okay. Bila udara dipaksa keluar, kita tekan pelocok. Dan bila kita tarik pelocok, tekanan udara lebih rendah dan tekanan luar lebih tinggi. Contoh aplikasi seterusnya, kita tengok pada gambar ni, ada gambar gunung dan ada dua label A dan label B. Kita tengok altitude bagi titik A, altitude-nya tinggilah puncak gunungnya. Manakala altitude bagi titik B lebih rendah. So, tekanan atmosfera, kalau puncak gunung yang tinggi, tekanannya lebih rendah berbanding dengan kalau titik B menghasilkan tekanan atmosfera yang lebih tinggi. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan tekanan cecair. Jom kita tonton video. Next, latihan. Kita tengok latihan berkaitan dengan kesan kedalaman air. Kita tengok rajah ni. Soalan pertama, apakah yang menyebabkan air mengalir keluar melalui lubang-lubang pada bekas itu? Jawapannya, kedalaman air. 2. Nyatakan hubungan antara kedalaman air dengan kelajuan pecutan air. Jawapannya, kelajuan cecair meningkat bila kedalaman meningkat. Semakin dalam cecair tu, semakin dalam air dalam bekas tersebut, kelajuannya semakin meningkat. Dia boleh pergi lebih jauh. Nombor 3, nyatakan kesimpulan aktiviti ini. So, semakin dalam suatu cecair, kelajuan cecair pun semakin meningkat. Soalan nombor 4, jelaskan air yang keluar dari lubang P. Ini lubang P. Okey. Kelajuan cecair berkurang bila kedalaman pun kurang. Tak dalam sangat, atas saja, hampir dengan permukaan. Next, kita baca soalan. Abu ingin membina sebuah perigi di belakang rumah. Perigi itu sedalam 5 meter. Diameter perigi 1.5 meter. So, jom kita cuba lakar dan label ketebalan dinding yang sesuai untuk perigi abu. Okey, kita tengok. Dalam video tadi pun ada tunjuk. Okey, tekanan yang rendah, dinding yang lebih nipis berbanding kalau tekanan yang tinggi, dinding ni perlu lebih tebal. Dinding perigi direka bentuk lebih tebal di bahagian bawah berbanding di bahagian atas untuk menampung the pressure. Okey, tekanan air yang lebih tinggi di bahagian dasar perigi. Dasar tu yang bawah lah. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini.